Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ini kita akan menyambung pertemuan keempat membaca buku Perumpamaan dan Perbandingan dalam Quran karangan Al-Imam Ibn Qayyim yang kita terjemahkan dan juga diterbitkan oleh Hauzah Fikir. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung perumpamaan yang seterusnya, agak panjang dalam surah An-Nur. Dalam tu ada dua perumpamaan. Baik, firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 34, ayat 39 hingga 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Dalam ni ada dua perumpamaan. Maksud firman Allah ini ialah golongan yang kafir, ayat 39. Amalan mereka adalah seperti fata morgana di atas tanah rata yang disangkanya sebagai air. Orang yang dahaga ni menyangka fata morgana itu lihat dari kejauhan itu disangka sebagai air. Sehinggalah apabila dia pergi ke sana dan juga dia pun nampak ke tempat yang disangka air itu, orang yang dahaga itu maksudnya, dia tidak mendapati sesuatu pun yang disangkanya itu. Demikianlah keadaan orang yang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkanya. Dan dia tetap mendapati hukuman Allah di sisi amalnya, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Ayat yang kedua kita baca nanti. Ayat yang 40 ni ayat yang 39. Iaitulah kalau kita lihat ayat 39 ini tentang golongan yang menyangka dirinya berada ataupun bersandar kepada petunjuk dan juga ilmu. Kemudian yang sebaliknya berlaku. Apabila dilihat balik, rupa-rupanya yang sebaliknya berlaku. Dia sangka apa yang diamalkan itu ilmu, apa yang dia buat itu betul, rupanya salah. Terutama apabila keadaan dia sangat perlukan. Dalam ayat tersebut Zam'an ni orang yang cukup dahaga di padang pasir. Dia nampak dari kejauhan ada air, rupanya bukan air, itu fata morgana semata-mata, permainan mata dia. Sebab dia berada dalam keadaan yang cukup dahaga dan juga panas terik. Baik, jadi orang ini, keadaan orang yang jahil, yang melakukan tokok tambah dalam agama dan juga hanya mengikut hawa nafsu. Mereka menyangka mereka berada di atas jalan petunjuk dan juga ilmu, sampai bila satu masa nanti tersingkapnya kebenaran, lalu mereka dapati apa yang mereka amalkan merupakan kebatilan, merupakan kepalsuan. Kepercayaan yang mereka pegang itu salah rupa-rupanya. Dia percaya apabila dia sembah sesuatu perkara itu, patung itu setiap hari, dia akan dapat kebaikan, dapat blessing, katakan. Rupa-rupanya kepercayaan itu salah. Itu contoh. Dia rasa dia buat amalan tertentu yang merupakan salah. Amalan yang syirik, katakan. Amalan batil. Lalu satu masa nanti dia dapati rupa-rupanya amalan itu backfire dia, menjadi hukuman buat dia. Sebab dia ikut-ikutan, tak berfikir. Orang katakan sembah selain daripada Tuhan, dia nak sembah selain daripada Tuhan, ikut-ikutan. Orang buat itu, dia buat itu, orang buat ini, dia buat ini.
Dan dia rasa betul lah kot. Dia rasa berada di atas jalan petunjuk, rupa-rupanya salah. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita. Okey. Dan perumpamaan ini walaupun disebut kepada golongan yang ingkar kafir, tetapi na'udzubillah boleh berlaku juga pada orang Islam apabila mereka tidak menyelidik sesuatu perkara, tidak menyemak sesuatu perkara sebelum dipercaya dan juga sebelum diamalkan, lalu akhirnya dia amalkan perkara yang salah. Orang pegang. Sebab itu tak pelik sebagai orang Islam dia minta bantuan, contohnya dengan setengah bomoh yang menggunakan pendekatan yang salah, yang haram. Kalau perubatan tradisional yang menggunakan pendekatan yang sunnah ataupun kita panggil yang tidak bercanggah dengan Islam, tidak mengapa. Tapi bercanggah menggunakan jin itu, jin ini katakan. Jadi dia ikut-ikutan, dia percaya dia Muslim. Lalu satu hari nanti dia akan dapati bahawasanya apa yang dia duk percaya itu adalah suatu yang fata morgana semata-mata, suatu yang kepalsuan dan juga kebatilan semata-mata. Begitu juga amal perbuatan yang dilakukan oleh setengah orang yang buat kerana selain daripada Allah. Dia dah banyak tolong orang ni, tapi dia buat untuk menunjuk-nunjuk, untuk riak, untuk bangga, untuk memperendah orang lain, sebahagian orang kan. Lalu dia rasa insya-Allah, dia rasa satu hari nanti akan dibantulah oleh amal dia ni, akan backup dia lah. Rupanya tidak. Sebab dia buat bukan kerana Tuhan dan juga buat sendiri, tidak mengikut cara kaedahnya sebagai contoh. Okey? Mungkin duit itu ialah duit riba yang diamalkan, disumbang. Dia ingat betul duit orang, hak orang ke apa, contoh. Sebab syarat amal diterima itu hendaklah kerana Allah, satu. Yang kedua, hendaklah dikerjakan dengan cara yang betul. Baik. Jadi orang yang mengejarkan amal perbuatan itu menyangka amalan itu akan manfaat baginya, tetapi yang sebalik yang berlaku sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami tunjukkan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik di satu masa dahulu, lalu kami jadikan amal tersebut atau menjadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Jadi kalau kita lihat perumpamaan tadi dalam surah An-Nur tadi tentang Fata Morgana, yang pertama ada Fata Morgana, dia boleh diterjemah sebagai riak sinaran panas, sebab dia kelihatan seperti air kerana sinaran panas, berada di atas tanah rata. Tanah rata dalam ayat tersebut sebut macam tu, tanah rata, iaitu tanah yang kosong daripada binaan, pokok, tumbuhan dan juga alam. Apa maksudnya? Maksudnya sesuatu yang disangka betul tapi berada di satu tempat yang bermasalah. Berada contoh dalam hati manusia yang hatinya kosong daripada keimanan. Tak ada apa-apa, kontang daripada petunjuk. Ibaratnya begitu. Jadi sebab bila kita membaca perumpamaan dalam Quran, yang pertama kita lihat perumpamaan dalam kata ayat. Secara ayat kita panggil. Okey? Lalu secara ayat tu kita nampak mesej daripada ayat tersebut, perumpamaan. Satu lagi, kita lihat satu persatu ungkapan yang digunakan, perkataan yang digunakan dalam perumpamaan tersebut. Setiap perkataan itu membawa makna tertentu apabila dihayati. Ini Ibn Qayyim pun highlight hal ini dalam buku beliau ini. Okey? Untuk faham perumpamaan, yang pertama kita lihat dalam bentuk ayat. Ayat sebut begitu, mereka seperti sekian. Okey? Satu. Yang kedua, kita fahamlah. Yang kedua ialah kita lihat satu persatu perkataan yang digunakan. Ibaratnya simbolik kepada makna tertentu yang menyebabkan kita faham. Okey? Jadi kat sini Fata Morgana itu merujuk kepada apa? Boleh merujuk kepada kepercayaan yang salah yang disangka betul selama ini. Okey, lalu apabila saatnya dia diperlukan kepercayaan tersebut, saatnya diperlukan amalan yang salah, boleh masuk juga. Saatnya diperlukan amalan tersebut di akhirat kelak, dia rupanya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini pentingnya ilmu.
Untuk kita tak nak apa yang kita percaya ini suatu yang fata morgana semata-mata, tapi kena percaya kerana kita yakin. Kita tak nak kerana ikut-ikutan semata-mata, tapi kerana kita belajar ilmu. Paling tidak itu, kan? Jadi disebabkan itu, apabila disebut tanah tanah rata, biqiyah, kan, maksudnya ialah tanah kontang yang tidak ada apa-apa penama ni di atasnya, dalam arti kata bertepatan dengan amalan dan juga hati seseorang yang kontang daripada iman dan juga petunjuk, macam saya sebut sebentar tadi. Begitu juga kalau kita lihat Al-Quran menggunakan ayat tersebut, menggunakan perkataan zam'an. Fata morgana itu bukan diperhati oleh orang biasa je, dia ada bekalan yang cukup, tidak. Orang yang cukup dahaga, zam'an ni orang yang sangat dahaga, bukan dahaga biasa-biasa. Okey? Lalu dia pun nampak sinaran panas. Daripada itu ternampak bayang-bayang air. Lalu pergi jejak ke tempat tersebut. Pergi dengan harapan akan dapat air, sebab terlampau dahaga, kan? Rupa-rupanya tidak. Apa yang dia nampak itu mengkhianatinya. Tidak betul sebagaimana yang dia nampak dari jauh. Okey? Demikian juga dengan golongan yang ingkar di dunia ini, disebabkan amalan mereka dikerjakan tanpa mengikuti perintah Rasul dan juga perintah Allah. Tanpa ikut apa yang Tuhan, apa yang Nabi SAW ajarkan, dan juga tanpa dikerjakan kepada Tuhan, tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan itu jadi fata morgana. Ini boleh kita faham. Contohnya, setengah amalan yang dikerjakan, okey, orang buat, kita buat saja-saja buat, na'udzubillah, buat sebab tu pentingnya niat. Satu. Yang kedua, pentingnya perkara yang kita nak buat tu, kita tahu nak buat apa, apa rukun, apa sunat, apa perkara yang membatalkan, kita tahu. Lalu amalan tu insya-Allah diterima kalau dikerjakan dengan baik. Belum tentu diterima, tapi kita sentiasa berharap untuk diterima. Macam puasa. Kita sedang puasa. Puasa kita tahu apa yang perlu dilakukan, niat malam, setiap malam. Dan apa yang membatalkan, apa yang sunat puasa, apa yang digalakkan, contoh. Jadi kalau tidak, kita rasa betul dah, rupanya salah. Itu contoh juga perbuatan yang disangka betul, rupanya salah. Itu maksud, antara maksud ayat ini. Tentang kepercayaan disangka betul, rupanya salah. Dan percaya kepada golongan tertentu yang memperguna agama sebagai contoh. Dia akan tolong, dia akan bagi syafaat. Rupanya macam mana nak bagi syafaat? Itu orang menipu, kan? Menipu di dunia, kan? Mempergunakan agama. Nabi SAW bukan begitu. Kita ikut orang yang berpegang dengan apa yang diperintahkan oleh agama, bukannya menjadikan agama sebagai tunggangan. Jadi dalam masa yang sama dia tak dapat apa-apa. Nampak fata morgana, tak ada apa-apa lah. Hakikat air itu tak ada. Itu kepalsuan, kebatilan semata-mata. Tetapi dia dapat juga perhitungan Tuhan, juga dia akan dapat balasan setimpal apa yang dilakukan lah. Okey? Sebab dia ada akal, sepatutnya dia boleh berfikir di dunia sebelum percaya sesuatu, sebelum buat sesuatu. Pertimbangkan, bukan ikut hawa nafsu semata-mata, kan? Jadi dalam hal ini seterusnya Imam Ibn Qayyim datangkan satu hadis Nabi SAW yang merupakan petikan daripada suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW cerita tentang manifestasi Allah pada hari kiamat. Hadis ini adalah seperti berikut. Okey, kita baca terjemahan hadis ini, ya. Summa yu'ta bi jahannam tu'aradu ka'annaha sarab. Kemudian didatangkan neraka Jahannam, ia dibentangkan kepada mereka seperti fata morgana. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, apa yang kalian sembah dahulu? Sebab sebahagian orang Yahudi mereka menyembah Uzair, bukan semua, sebahagian. Mereka menjawab, dahulu kami menyembah Uzair, putera Tuhan. Allah berfirman, kalian berdusta. Kadzabtum lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Tuhan tidak ada isteri dan juga tidak ada anak. Apa yang kalian inginkan? Tuhan tanya. Mereka menjawab, nuridu an tasqiyana. Kami mahu engkau beri minum kepada kami. Lalu dikatakan kepada mereka, minumlah.
dikatakan dalam bentuk hukuman minum, mereka pun jatuh ke neraka jahanam. Orang yang menyengutukan Tuhan, dia rasa betul poin yang salah. So bila dah salah tu, akhirnya dia dapat hukuman sebab satu masa dahulu dia sendiri yang rela percaya perkara yang dia sepatutnya kalau boleh fikir dengan mendalam, itu suatu kepercayaan yang salah. Begitu juga seterusnya hadis itu sambung. Mereka dikatakan kepada golongan Nasrani, apa yang kalian sembah dahulu? Mereka menjawab, dahulu kami menyembah Al-Masih, putera Tuhan. Maka dikatakan kepada mereka, kalian berdusta. Allah tidak pernah memiliki isteri dan juga anak, macam tadi ayatnya. Kadzabtum lam yakul lillahi sahibatun wala walad. Apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, kami inginkan engkau memberi minum kepada kami. Tasqiyana, antasqiyana, nuridu antasqiyana, kami mahu engkau wahai Tuhan beri minum kepada kami, kami terlampau dahaga ni. Allah Ta'ala menjawab, minumlah. Lalu mereka pula jatuh macam tadi, jatuh dalam neraka jahanam. Kata Ibn Qayyim merespon kepada hal hadis tersebut, ini merupakan keadaan setiap orang yang melakukan kebatilan, perkara batil. Saat dia amat memerlukan amalannya, apa yang dipercayakannya, apa yang dilakukannya di dunia, saat diperlukan sangat, zam'an dalam ayat tersebut, sangat dahaga, dia akan dikhianati oleh perkara batil yang telah dikerjakan. Sesuai dengan makna batil, maksudnya pada perkara yang suatu yang i'tikad ataupun kepercayaan yang tidak benar, tidak tepat. Okey, bila percaya kepercayaan salah, maka perkara yang bersangkut paut dengannya juga salah. Okey, sebab tu Ibn Ashur, Al-Imam Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, tu islah seorang individu dan juga satu masyarakat, maka dia mulakan dulu islah fikir dan juga islah i'tiqad. Penting ni kata ini Islam. Dia kata yang permulaannya ialah islah dan juga membaiki cara berfikir, membaiki sistem kepercayaan. Okey, jadi kalau salah akan sangkut paut dengan kepercayaan salah, konsep dalam fikiran salah tentang Tuhan, konsep lalu membawa kepada amalan dia, buat amal dengan cara yang salah dan juga sebagainya. Menyeksa diri sendiri, setengah orang nak dekatkan diri dengan Tuhan, dia seksa diri sendiri. Maksudnya dia menyakitkan diri. Ustaz, kita ibadat kita tak ada menyusahkan kita. Okey, memang adalah untuk yang penat. Okey, puasa ada penat sikit, tapi tidak menyeksa diri. Kita dibenarkan makan malam kan. Begitu juga kalau kita lihat apa nama ni, ibadat haji penat. Dan juga antara satu ibadat yang cukup susah, sebab tu sekali seumur hidup. Okey, hikmahnya okey. Sebab tu puasa pula setahun sekali juga sebulan, tidak hanya setiap minggu. Okey. Jadi itu bila yang susah ni dibuat secara terpanggil jarak masa yang jauh, sebab nak suruh manusia mampu. So ibadat yang tak menyusahkan. Okay. Kalau kepercayaan kita salah, kepercayaan seorang itu salah, maka dia faham dengan cara yang menyusahkan juga sebagainya. Rupanya bukan itu. Macam itulah. Pentingnya kesan kita punya kepercayaan, i'tiqad memberi impak kepada amalan kita. Baik, demikian juga kata Ibn Qayyim, jika tujuan daripada sesuatu amalan itu batil, contohnya beramal kepada selain Allah ataupun bercanggah dengan perintahnya, Tuhan suruh buat lain, dia buat lain, maka amalan itu terbatal disebabkan kebatilan niat pelakunya. Dengan terbatalnya amalan itu, pelakunya akan tersakiti kerana memperoleh balasan yang tidak diidamkannya. Amalan dan juga i'tikadnya tidak memberi apa-apa kesan. Sebaliknya, dia diazab dengan kehilangan manfaat daripada amalan dan i'tikad itu serta memperoleh kerugian. Disebabkan itu Allah Ta'ala berfirman, kalau kita lihat ayat kita sebut tadi, wajadallaha indahu fafahu hisabah. Bila dah apa yang dia nampak sebagai air itu rupanya bukan air, dia pun tak nampak, lalu dia tetap mendapati hukum Tuhan di sisi amalannya. Apa yang dikerjakan tetap akan dapat balasan. Wallahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala amat segera hitungannya, hisabnya. Keadaan ini sama dengan orang sesat yang menyangka dirinya berada dalam petunjuk. Seterusnya, kategori kedua. Kategori kedua ayat yang kita baca sebentar tadi. Aw kazulumatin fi bahril lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Yang kita dah baca tadi, kita tak baca maksud dia lagi sebab ini perumpamaan seterusnya. Dalam surah yang sama, dalam ayat yang selepas ayat tadi, dia kata ataupun perbandingan bagi orang yang kafir itu ialah
umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Maujun min fawqihi maujun. Di sebelah atasnya pula ada awan tebal. Demikianlah keadaannya, gelap gelita, berlapis-lapis, duduk dalam lautan yang cukup dalam, menakutkan, ombak kencang, ombak lagi, berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya dapat cahaya hidayah petunjuk, maka dia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Baik, dalam kategori kedua ini ialah orang yang berada dalam keadaan gelap gelita, yang berlapis-lapis, bukan satu je, bukannya duduklah satu tempat gelap gelita yang berlapis-lapis. Orang yang mengenali kebenaran dan juga petunjuk tetapi melebihkan kegelapan, kebatilan dan juga kesesatan. Akibatnya mereka disebungi oleh lapisan kegelapan, iaitulah kegelapan tabiat dan tabiat diri, kegelapan nafsu, kegelapan kejahilan, kegelapan ikut penyelewengan dan juga kegelapan menuruti hawa nafsu. Disebabkan itu keadaan mereka adalah seperti keadaan orang yang berada di dalam lautan yang tidak bertepian. Okey, berada dalam problem, dalam masalah lah kalau ikut, yang cukup serius dari sudut kepercayaan. Ombak-ombak tu ibaratnya kepercayaan yang dan juga syubhah dalam diri dia. Pertanyaan demi pertanyaan, tidak, keraguan demi keraguan contohnya. Okey, yang tidak terjawab. Okey, dia memberi kesan. Kita nampak ungkapan ombak apa semua tu. Ini merupakan perumpamaan bagi kegelapan berlapis-lapis yang menjadi faktor Allah tidak mengeluarkan orang yang berada dalam kegelapan itu menuju ke cahaya iman. Okey, macam mana setengah orang itu kalau golongan ini berada dalam macam tu? Okey, mesti didahului dengan kegelapan yang biasa-biasa dulu. Tapi kalau tidak cari jalan keluar dari awal, dia akan boleh jadi kegelapan demi kegelapan demi kegelapan yang berlapis-lapis yang dimasukkan dalam ayat ini. Okey, kata beliau dua perumpamaan ini, ialah yang pertama yang tadi, yang kedua ini, yang tadi Fata Morgana, yang kedua ini tentang ini pula, ialah tentang sumber tadi tentang Fata Morgana mengenai sumber kehidupan, itulah air dan juga kegelapan yang bercanggah dengan cahaya. Itu sebab bila sebut kegelapan, nak beritahu berada dalam keadaan tak nampak. Bila kita tak nampak, kita ada potensi untuk berada dalam mara bahaya yang cukup teruk. Kan? Bila kita nampak, insya-Allah kita boleh walaupun dalam kesusahan, bila nampak kita boleh usaha untuk cari jalan keluar dan juga sebagainya. Bila tak nampak kan, tak nampak pula kegelapan yang berlapis-lapis pula, ombak demi ombak apa semua tu. Lalu hal ini kata beliau ada kaitan dengan dua perumpamaan tentang air dan juga api yang telah dibicarakan dalam pertemuan lepas, terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kedua tu yang ada kaitan api, air dan juga api. Contohnya kat sini tadi berkait dengan air, keperluan air sebagai sumber. Tapi tak dapat didapat Fata Morgana berhidup, dan juga air dari sudut wahyu sebagai contoh keperluannya. Baik. Allah menjadikan kehidupan dan juga cahaya sebagai bahagian bagi golongan mukmin. Kehidupan dan juga cahaya. Adapun bagi golongan munafik, dia tak ada kehidupan baginya. Dia ada kegelapan yang bercanggah dengan cahaya, dan juga kematian yang bercanggah dengan kehidupan yang diwakili air sebentar tadi. Begitu juga dengan golongan kafir, bahagian buat mereka daripada perumpamaan air ialah Fata Morgana, menipu mata yang memandang. Sementara apatah lagi gambaran air itu bukanlah suatu yang realiti. Bahagian mereka pula, buat mereka daripada perumpamaan bertema api pula, ialah gelap gelita yang berlapis-lapis sebab dah tak ada cahaya. Baik. Jadi dalam masa yang sama, perumpamaan air dan juga api itu juga boleh difahami sebagai keadaan setiap kumpulan dalam kalangan golongan kafir, iaitulah mereka ketiadaan sumber kehidupan dan juga pencahayaan kerana berpaling daripada wahyu. Dengan itu, kedua-dua perumpamaan ini merupakan dua sifat bagi satu pihak sekaligus. Satu tentang Fata Morgana, satu tentang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Okey, satu pihak sekaligus. Golongan yang ingkar, kufur kepada Tuhan. Selain itu,
Perumpamaan ini juga menjelaskan tentang kepelbagaian jenis keadaan golongan kafir. Golongan yang tadi tentang fata morgana, air dan juga fata morgana tadi ialah orang yang beramal tanpa berdasarkan ilmu dan juga petunjuk, ilmu dan juga mata hati. Sebaliknya, sekadar ikut kejahilan dan juga sangkaan baik terhadap golongan. Orang dah buat, kita follow je lah. Orang buat itu, orang dulu-dulu contoh, diikut-ikutan ataupun kerana kejahilan semata-mata. Oleh itu mereka beranggapan bahawasanya mereka sentiasa betul dan juga baik. Dia sangka baik apa yang dia buat, padahal salah. Bagi kepercayaan bukan salah. Jadi apabila demikian, tu masa nanti bila mana dia saat dia cukup memerlukan amal dan juga kepercayaan yang dia pegang satu masa dahulu, rupanya tak bernilai macam kita sebut sebentar tadi. Lalu dia pula dapat hukuman daripada Tuhan sebab dia tak menggunakan akal dia dengan baik, tak berusaha untuk cari kebenaran, pakai ikut je. Sementara itu perumpamaan yang kedua pula yang kita baru baca sebentar tadi ialah kegelapan yang berlapis-lapis. Maksud perumpamaan ini pula ialah orang yang mencintai kesesatan lebih daripada petunjuk, melebihkan kebatilan berbanding kebenaran, serta buta daripada kebenaran, sedangkan sebelum itu dia nampak. Dia buta daripada kebenaran, maksudnya ingkar lah. Okey, dia mengingkari sesuatu yang dia dah nampak, dan juga mengingkari kebenaran setelah sebelum itu dia dah kenal kebenaran tersebut. Bukan kadang-kadang dia tak tahu, macam tadi kejahilan dan juga ikut-ikutan. Yang ni tahu tapi dia tak ikut. Ini ialah perumpamaan kegelapan yang berlapis-lapis ini merupakan keadaan golongan yang dimurkai ke atas mereka. Al-maghdubi alaihim. Al-maghdubu alaihim. Sedangkan perumpamaan pertama tadi ialah ad-dhalin. Golongan yang sesat. Dua golongan ini ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi perumpamaan tadi yang kita baca tentang fata morgana itu ialah tentang golongan yang sesat. Perumpamaan yang ini pula tentang golongan yang dimurkai Tuhan. Baik, keadaan bagi kedua-dua kelompok yang kafir ini bertentangan dengan keadaan golongan yang dikurniakan nikmat ke atas mereka, allazina an'amta alaihim. Ini semua daripada surah Al-Fatihah. 3 golongan surah Al-Fatihah. Dalam surah An-Nur ini daripada perumpamaan ni ada 3 perumpamaan. 2 perumpamaan kat sini tentang al-maghdubi alaihim satu, dan juga tentang ad-dhalin. Satu perumpamaan lagi ayat sebelum itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ada Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, sampai habis ayat, sampai ayat yang ke apa nama ni 38. Daripada ayat 35 sampai 38. Maksudnya apa? Maksudnya ayat yang wallazina kafaru a'maluhum kasarab, ayat tentang fata morgana, ataupun ayat selepas itu au kadzulumatin, merupakan sambungan kepada ayat ini, menerangkan kelompok yang berbeza pula. Ini salah satu pendekatan Al-Quran dalam berbicara kepada kita, disebut golongan yang ingkar dan juga golongan yang beriman, golongan yang masuk syurga dan golongan yang masuk neraka. Sebut sifat-sifat mereka, apa yang perlu dijauhi. Sebut sifat-sifat baik orang yang buat baik, kebaikan salih dan juga ahli syurga, supaya kita dapat follow apa yang kita boleh follow. Okey, jadi ayat yang sebentar tadi yang kita sebut, Allah nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wala غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Ayat tersebut, ayat-ayat semua itu mengandungi sifat bagi 3 golongan, kata. Yang pertama, allazina an'amta alaihim, golongan yang diumpamakan dengan cahaya ini mendapat petunjuk, berada dalam cahaya, jelas jalannya. Dia tahu apa maksud dapat cahaya, dia tahu apa yang perlu dibuat, apa yang tak perlu dibuat. Hukum akam, Tuhan kata buat, Tuhan kata jangan buat, Tuhan kata percayalah ini, Tuhan kata jangan percaya ini, Tuhan kata macam mana nak gunakan akal, jangan ikut hawa nafsu. Itu maksudnya berada dalam keadaan tahu. Tahu tu ibaratnya berada dalam keadaan nampak. Okey, nampak betul, dia boleh jalan dengan baik lah kalau dia follow. Kalau dia tak follow, dia ikut ke, na'udzubillah. Okey,
Jadi golongan yang nampak cahaya. Sebab tu selepas tu golongan yang nampak macam betul tapi rupa-rupanya salah, golongan yang sesat. Nampak macam air tapi rupanya bukan air. Pada saat-saat dia cukup memerlukan zam'an, cukup dahaga. Jadi golongan kedua, golongan yang diumpamakan dengan fata morgana, ad-dallin. Jadi yang ketiga pula, golongan yang diumpamakan dengan gelap gelita yang berlapis-lapis. Ghairil al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai. Okey. Oleh yang demikian, perumpamaan pertama daripada surah An-Nur tadi, perumpamaan yang iaitulah berkaitan dengan fata morgana tadi lah untuk orang yang mengerjakan amalan batil yang tidak bermanfaat. Yang kedua pula, tentang golongan yang berada dalam lapisan kegelapan, ialah untuk orang yang melibatkan diri dengan ilmu, kajian dan penyelidikan yang tidak menghasilkan manfaat. Oleh itu, golongan pertama ialah yang mengerjakan amalan batil. Golongan kedua pula ialah golongan yang terlibat dengan ilmu yang tidak bermanfaat dan juga i'tiqad yang batil. Kedua-duanya bertentangan dengan petunjuk dan juga agama yang benar sebagaimana terdapat dalam ayat perumpamaan cahaya Allah Nur Samawati wal Ardh. Disebabkan itu golongan yang kedua kita sebut sebentar tadi, golongan yang ataupun dalam perumpamaan yang kita nyatakan sebentar tadi, golongan berada dalam lapisan kegelapan itu, disebabkan itu dentuman bunyi ombak syak, ombak keraguan dan juga ombak ilmu yang rosak. Ini ilmu yang salah, pengetahuan yang salah dalam hati golongan kedua diumpamakan dengan dentuman ombak di lautan. Menakutkan kan? Maksudnya itu cara Al-Quran taswir. Saya Qutb tulis tentang taswir al-fanni. Suatu bila kita baca suatu perumpamaan, bukan setakat perumpamaan, bila kita baca ayat-ayat tertentu tentang golongan, contohnya tentang peristiwa masyahid yaumil qiyamah. Saya Qutb ada juga buku ini, dua buku ini yang saya cukup sarankan untuk bacalah. Insya-Allah bagus. Kita cuma bayangkan, cuba apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Lalu kita nampak lagi real, kita akan nampak dia punya message yang mahu disampaikan. Ombak itu ialah ombak syak, keraguan dan juga pengetahuan yang salah. Dalam hati golongan kedua ini diumpamakan dengan dentuman ombak di lautan. Itulah ombak berlapis-lapis yang di dalamnya terdapat awan gelap. Itu. Ombak itu berlapis-lapis, di atasnya ada kelompok awan kesesatan, hawa nafsu dan kebatilan. Maka kita hendaklah merenungi keadaan kedua-dua golongan itu untuk melihat perkaitan antara mereka dengan perumpamaan yang diberikan. Okey, lalu kita akan nampak lagi jelaslah macam mana kita nak faham golongan ni macam mana. Kita lihat dalam Al-Quran, perumpamaan ni gunakan perkataan bagaimana kita gambarkan. Ada perumpamaan dalam Quran guna burung, kan? Ada guna ombak, ada guna al-an'am, ulaika kal-an'am, nanti kita sampai ayat tu binatang ternak. Ada guna itu, ada guna ini. Kita kena faham. Sebab tu perumpamaan ini mendekatkan kita dengan alam juga. Sebab kita kena faham. Kadang-kadang kita boleh tengok kajian tertentu ke video tertentu, yang video kajian dalam National Geographic ke, nak faham tabiat haiwan tertentu. Bagaimana keldai lari daripada singa, macam mana keadaannya contohnya. Jadi sebab Al-Quran sebut kan, nanti kita sampai nanti insya-Allah. Dan juga berbagai lagi. Kita lihat tumbuhan, macam mana tumbuhan. Kita lihat peristiwa hujan, macam mana hujan turun dan juga menumbuhkan, menyebabkan dia membantu untuk pohon makin tumbuh. Macam mana lepas tu pohon itu pula daun-daun menguning. Macam itu. Itu semua membantu untuk kita faham. Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya faktor yang menyebabkan kegelapan itu adalah kerana dia tidak menjadikan cahaya buat mereka. Sebaliknya Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan yang menjadi tempat mereka diciptakan. Okey? Allah Ta'ala tidak menyediakan cahaya buat mereka, lalu mereka berada dalam kegelapan. Allah Maha Pemurah dan Allah memberi pilihan untuk manusia. Dia boleh berusaha, kan? Dia boleh tidak percaya perkara yang karuk, tapi dia nak percaya. Bagaimana alasannya dia dapat apa yang makin lama jadi part of sebahagian daripada diri dia. Dan bagi orang yang percaya, jarang-jarang percaya ni, dia boleh diubah. Tapi orang yang dah pekat sangat percaya sesuatu yang salah dan juga buat sesuatu yang salah, jadi tabiat diri dia. Dan dia jadi jiwa dia
jiwa yang percaya perkara-perkara makruh. Jadi orang macam ni ada dalam kegelapan yang cukup berlapis-lapis. Nak ubah susah dah. Itu maksudnya. Tapi boleh tak ubah? Boleh, insya-Allah. Okey, kalau ada usaha dan juga dari pelbagai pihak, ada yang mendakwah lagi, ada yang diri dia sendiri mungkin cuba ubah. Contohlah saya sebut begitu. Jadi pentingnya kalau kita lihat cahaya untuk kehidupan. Okey, cahaya wahyu yang disebut dalam Quran sebagai roh. Al-Quran menyebut wahyu sebagai roh dalam beberapa ayatnya. Kita sebut antaranya ialah ayat daripada surah An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman dalam surah ayat yang kedua daripada surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Dia menurunkan malaikat membawa roh, yakni membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya yang Allah Ta'ala lantik sebagai rasul. Kan? Dalam surah Ghafir Allah Ta'ala sebut yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Roh juga merujuk pada wahyu. Dalam surah Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, wahyu sebagai roh yang menghidupkan hati. Sebab itu wahyu ini ibarat roh, Al-Quran ini roh bagi kita. Hidup tanpa Al-Quran ialah hidup tanpa roh. Melakukan sesuatu tanpa panduan Al-Quran ialah melakukan sesuatu yang tidak bernyawa ibaratnya. Tindakan yang bermasalah sebab tidak ada spirit, tidak ada roh, tidak ada objektif. Itu menurut Al-Quran. Roh itu fungsi dia. Sebab kalau tanpa roh tidak maka jasad itu kaku, tidak bernyawa lagi. Dan juga kalau tanpa roh, hati kita akan kaku, kontang, tidak akan bernyawa lagi. Sebab itu pentingnya wahyu untuk memimpin kita. Kalau tanpa roh, akal kita akan kehayranan, kaku, kontang. Lalu roh, Al-Quran, wahyu ini penting untuk sejalan dengan akal. Maksudnya seiringan untuk kita faham wahyu berdasarkan akal, kita faham ilmu yang berdasarkan kita lihat akal tapi dengan panduan wahyu. Okey? Seperti mata kita, yang mana kalau ada mata je tapi kalau tak ada cahaya matahari habis. Kita nampak dalam kegelapan lah. Mata tak ada cahaya, tak ada matahari. Tapi kalau ada matahari je tapi kita mata tak nampak, tetap tak nampak. So ibaratnya mata kita dan juga matahari ini ibarat akal dan juga wahyu. Itu kepentingan roh sebagaimana yang Al-Quran ungkapkan. Jadi demikianlah Allah SWT menjadikan wahyunya sebagai roh dan juga cahaya. Oleh itu orang yang tidak dihidupkan dengan roh ini maka dia merupakan mayat. Barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya daripadanya maka dia berada dalam lapisan kegelapan, tidak ada cahaya baginya. Wallahu alam. Terima kasih. Ini untuk hari ini. Kita akan sambung lusa pula insya-Allah tentang perumpamaan binatang ternak yang terdapat dalam surah Al-Furqan. Terima kasih sudi dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.